Pada para pendengar Ria 89, terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama dengan kami. Ria 897 FM Misteri jam 12 bersama dengan saya Casey dari 12 tengah malam sampai jam 2 pagi dengan lagu dan juga pengalaman-pengalaman misteri. Apa khabar semua geng-geng momok yang sedang mendengar pada tika dan saat ini? Ya, setiap malam tanpa mungkin rasa seram, saya berkongsi kisah-kisah anda. Tapi kadang-kadang pun meremang juga. Walaupun tempat baru, tetapi semangat yang lama masih kekal. Jadi pada tengah malam ini, terima kasih diucapkan kepada para pendengar yang sedang mendengar Ria 897 FM yang mungkin sekarang ini berada di Singapura, di Bukit Batok, di Marine Parade, mungkin di Marine Terrace, dekat kawasan. Ada juga teman kita dari Mountbatten sedang mendengar sekarang ini. Dari Kalang, Aljunied, di Eunos, di Tampines, di Tua Payoh. Juga mereka yang sedang mendengar di Punggol. Apa khabar orang-orang Punggol? Teman-teman di Sengkang. Bagaimana dengan anda pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12? Selamat tengah malam. Kalau semalam saya berkongsi pelbagai kisah, antaranya kisah memandu ke Genting Highland. Yang ini kiriman daripada seorang gadis bernama Nur Safia. Safia berkongsi pada saya untuk saya bacakan kepada semua para pendengar. Safia ini adalah seorang warga Malaysia, pendengar dari seberang tambak. Katanya, Casey, boleh tak kalau Casey sekiranya berkongsi pengalaman saya ketika saya sedang memandu pada lewat tengah malam. Seorang diri, Casey. Waktu itu memandu menggunakan laluan lebuh raya Kota Tinggi Mersing. Mungkin ada di antara para pendengar Ria, khususnya di Singapura, katanya Safia, pernah menggunakan laluan ini. Laluan lebuh raya Kota Tinggi Mersing. Kalau pernah lalu, pastinya kita tahu, dekat tepi jalan laluan tu ada kubu. Bukan kubur, tapi kubu. Kubu yang ditinggalkan ketika peperangan Jepun berlaku satu ketika dahulu. Dan banyak kisah sebenarnya yang dikaitkan dengan kubu ini. Jadi mungkin kalau sedang lungsuri Facebook, boleh teman-teman dari seberang tambak berkongsi gambar. Gambar kubu Jepun. Yang dikatakan betul-betul di tepi jalan laluan lebuh raya Kota Tinggi ke Mersing. Inilah kisah yang diceritakan oleh Safia dalam MJ12 di Ria 897, waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku dan menghantui dirinya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Waktu itu, saya sedang memandu dalam kenderaan. Sedang memandu. Cuaca pada mulanya nampak okey. Tidak ada apa-apa gangguan. Semuanya nampak okey saja pada waktu malam. Ada beberapa yang lalu dekat kawasan yang saya pandu kenderaan saya di lebuh raya Kota Tinggi Mersing. Pendengar Misteri Jam 12, kata Safia, saya ni nak pergi ke rumah mak saudara saya. Jadi, tiba-tiba hujan. Hujan mula merintik-rintik. Entah tiba-tiba hujan, Casey. Mula turun hujan tu. Terkena pada kenderaan saya. Saya pun hidupkan wiper. Mengelap cermin depan kenderaan. Sedang pandu. Saya rasa semakin lama semakin sunyi, semakin kurang dan ada kalanya saya memandu agak jauh, tidak ada satu kenderaan pun yang ada di hadapan saya. Memang menakutkan, memang menyeramkan. Saya hanya boleh berharap semua berjalan dengan lancar dan saya cepat-cepat dengan segera sampai rumah mak saudara saya. Dengar Ria 897 FM. Pada waktu tu memang takut, Casey. Mana tak takut? Saya ni dikelilingi dengan hutan, Casey. Kalau nak tahu, kalau pendengar Ria 897 FM nak tahu,
Dalam perjalanan ni, lebuh raya Kota Tinggi Mersing, sebelah kanan, sebelah kiri, dia ada ladang kelapa sawit dan sebelah satu lagi pula ada hutan. Tengoklah. Kalau dari mana ke mana, sebelah kiri hutan, sebelah kanan ladang kelapa sawit. Kalau dari sana ke sini, katanya sebelah kanan ladang kelapa sawit, sebelah kiri pula hutan. Jadi tempat ni sepanjang-panjang berpuluh-puluh kilometer. Semuanya dalam keadaan sedemikian. Dan memang gelap, memang sunyi, memang sungguh menakutkan. Tambahan pula pada waktu malam hujan. Saya seorang diri, hanya saya mampu pandu perlahan-lahan. Dan apabila saya sampai dekat satu sudut, dari jauh dapat lihat sedikit kubu. Kubu yang terletak di tepi laluan Kota Tinggi Mersing. Saya hentikan kenderaan saya buat seketika. Saya hentikan kenderaan saya di tepi kubu berkenaan kerana pada waktu itu, saya berhentikan kenderaan di tepi jalan. Bukanlah saya nak keluar ambil gambar sebab hujan. Tetapi pada waktu itu saya hentikan kenderaan saya buat seketika sebabnya saya nak telefon. Dan telefon bimbit saya yang saya sedang letak di atas peha atau riba saya ni terjatuh ke atas permukaan lantai kenderaan yang saya pandu. Saya tidak ada handphone holder isi dalam kenderaan saya. Jadi dah terjatuh, saya angkat. Saya cuba jongkok ke bawah, tak boleh. Akhirnya saya berhentikan kenderaan dekat tepi, tarik handbrake. Kemudian saya buka lampu dan tengok ke bawah. Baru saya capai handphone dan saya nak telefon mak saudara saya. Pendengar Misteri Jam 12, pada waktu itu kebetulan dalam banyak-banyak tempat sepanjang-panjang jalan lebuh raya Kota Tinggi Mersing tu, panjang entah macam mana mungkin nasib saya dah termaktub. Yang saya ni berhenti betul-betul depan saya, jarak dalam 10 meter daripada mana saya letakkan kenderaan saya di tepi jalan, adalah kubu berhantu terletak di lebuh raya berkenaan. Jadi dah ambil handphone, tengah call makcik. Jadi cakap dengan makcik ni. Makcik pun jawab panggilan. Hello, Cik Na Siapa ni? Ni saya lah, Fia. Fia. Kata nak datang. Dah pukul berapa ni? Tengah on the way lah, Cik Pia. Tak maaf lah. Saya ni tadi banyak kerja. On the way. Sekarang hujan. Tak boleh pandu laju. Yelah. Pandu hati-hati. Sedang berbual dengan mak saudara saya, Casey. Saya terpandang depan kubu yang dikatakan berhantu terus meremang bulu roma yang menakutkan, Casey. Dekat atas kubu tu, saya nampak ada kain putih, Casey. Macam ada orang bentang di atas kubu berkenaan, kain berwarna putih. Tengah berbual, kemudian makcik saya cakap. Mak saudara saya tanya, Fia, ni datang dengan kawan ke? Di telefon ni, tak, Pia datang seorang, cik. Datang seorang? Oh, tu bunyi apa, radio Bunyi radio? Tak adalah, tak buka radio pun. Tadi cik dengar ada orang cakap kat belakang. Kau seorang ke dengan kawan? Kemudian, tak apa cik, nanti saya telefon lagi. Saya dah nak berjalan ni. Yalah. Letak telefon. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya berada dalam kenderaan, makcik dah cakap macam tu. Bila nampak dekat depan atas kubu di Kota Tinggi ada kain putih, meremang bulu roma saya. Saya pun pegang steering wheel. Bismillahirrahmanirrahim. Turunkan handbrake, masuk gear, signal. Tik-tok, 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 tik-tok. Tapi belum keluar. Kenderaan pun tak ada ni. Dekat belakang saya dengar dengan jelas.
Astaghfirullahalazim. TikTok, 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 TikTok. Pendengar Ria 897 FM, mana bayangkan, katanya Safia, beliau rasa terperanjat. Ya, terkejut. Safia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ganggu kau. Kau jangan ganggu aku. Jangan naik keretaku. Aku tak izinkan kau naik keretaku. Sememangnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan aku lebih kuat dari kau. Tolong keluar dari keretaku. Tolong keluar! Keluar! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Saya membaca Casey Ayatul Kursi. Hujan waktu tu dah keluar, sedang memandu. Perlahan sangat saya pandu. Dapat rasakan di belakang kenderaan saya, benda tu masih sedang duduk. Mungkin saya tak nampak, tapi dapat rasakan Casey. Sampaikan saya nak tengok cermin untuk pandang belakang pun saya takut. Keluar! Keluar! Sambil memandu pegang steering wheel. Akhirnya saya perlahankan kenderaan dan berhenti buat seketika. Pendengar Misteri Jam 12, dah berhenti dekat tepi. Saya toleh belakang perlahan-lahan. Tengok tempat duduk saya di belakang, tidak ada sesiapa. Saya buka lampu tempat duduk belakang. Saya mula memandu dan saya tak boleh hidupkan radio sebabnya radio dalam kereta saya rosak. Tidak boleh digunakan. Handphone saya pun tinggal berapa bar dan network memang tak baik pada waktu itu. Safia, cekalkan hati, kuatkan semangat sebabnya kalau dia lemah, dia pasti akan kena ganggu, katanya. Kemudian saya teruskan perjalanan, Casey. Teruskan perjalanan untuk ke rumah mak saudara saya. Saya masih ingat lagi kubu peninggalan peperangan waktu zaman peperangan Jepun di Lebuh Raya, Kota Tinggi Masai. Kain putih dekat atas kubu berkenaan. Apakah sebenarnya kain putih itu? Bagaimana ia boleh berada di atas? Selamat tengah malam. Saya kongsi dengan anda, ya, ingin saya ketengahkan dengan anda. Ini pastinya kita pernah dengar. Orang Melayu ni memang banyak jenis-jenis hantu yang kita pernah dengar. Nama-nama seperti Cik Pon. Kalau nama direct tu faham je lah. Cik Pon lah, kakak cantik lah. Mungkin hantu bungkus, gula-gula, hantu gala dan sebagainya. Tapi nama ini pun cukup sinonim dengan kisah misteri yang melibatkan kisah misteri orang-orang Melayu kita. Adalah toyol. Ya, toyol. Tugasan toyol, makhluk jin yang diberi nama toyol ini, tugasnya kita tahu mencuri duit. Dan toyol ni kerja dia tak boleh curi duit begitu banyak. Sekali dia ambil, tak boleh banyak, dia ambil satu persatu. Itu tugas toyol. Itu antara syaratnya yang saya faham. Ya, dia tak boleh datang, dia ambil duit tu mungkin satu kali satu stack dia ambil, tak boleh. Dia kena ambil satu. Jadi itulah kerja toyol. Dan ini pengalaman yang diceritakan oleh pendengar kita. Benar ataupun tidak, saya tidak pasti. Tapi kita ikuti kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Bertemankan saya Casey di Ria 897. Ingat saudara,
Setiap kisah yang diketengahkan jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut, anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM bertemankan saya, KC. Pendengar Ria 897 FM. Ini satu peristiwa yang dikongsi oleh Encik Mahat, berkongsi peristiwa. Katanya Cik Mahat, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini berlaku di rumah lama saya. Saya dahulu tinggal dekat kawasan katanya ni di Ubi Avenue. Rumah lama beliau di Ubi Avenue. Saya ni seorang peniaga penjajah makanan di sebuah pusat makanan. Dan satu ketika dahulu bila saya ni berniaga, waktu tu semangatlah nanti balik sampai lewat malam, dan duit yang kita bawa pulang tu lazimnya akan diletakkan di rumah dahulu sebelum keesokan pagi kita akan singgah ke bank untuk simpan duit. Jadi bila duit dalam rumah tu kadang-kadang nanti bila bangun pagi saya dapati ada hilang lah duit. Kadang 100, kadang 200 hilang duit. Jadi pada mulanya mungkin saya tercicir, tapi benda ni menjadi satu tabiat. Akhirnya dipendekkan cerita, setelah bersangka buruk lah terhadap orang-orang dalam rumah tu termasuk anak-anak saya, berjumpa dengan seorang pakar perubatan Islam dan pakar ni kata kemungkinan adalah perbuatan makhluk. Makhluk apa? Makhluk toyol. Ini bermakna ada orang yang kenal saya, yang tinggal di daerah rumah saya ni mungkin yang kenal dengan saya menghantar toyol untuk mencuri duit simpanan daripada penjualan saya setiap hari. Jadi pakar ni pun kata, okey, boleh tolong. Dia kata boleh tolong, toyol ni tak akan ganggu kau lagi. Gerebuk lah, macam-macam lah dia katakan lah. Kena buat beberapa perkara. Jadi pakar ni pun beritahu saya dia boleh tolong. Dan saya pun tiba-tiba bersuara. Dia kata, saya ni nak tahulah, betul ke ada toyol? Macam tak percaya lah. Takkan toyol ni boleh curi duit? Kenapa tak curi duit dekat bank ke? Kenapa nak kena curi duit saya? Berapalah sangat? Katanya, kalau toyol tu boleh curi duit dekat bank, duit awak semua hilang. Ini awak cuma hilang 100, 200 paling-paling kan? Jadi saya terdiam. Tak ya juga Jadi itu kerja toyol memang dia tak boleh curi semua. Dia curi sikit. Itu antara syarat perjanjian makhluk toyol. Jadi saya cakap, kalau ya betul lah, pakcik. Kalau ya betul, toyol yang curi duit saya nak tengok lah. Boleh tak saya nampak? Jadi pada mulanya dia kata, janganlah. Awak ni jangan cari naas. Nanti awak nampak, awak sendiri yang takut. Dia ni bukan macam toyol dalam filem-filem. Warna dia hijau ke, macam budak-budak. Wajahnya hodoh sangat, seram. Tapi saya tetaplah nak tengok. Kalau tengok bentuk tubuh pun dah tahulah, dah jadi. Betul. Jadi pakcik ni pun okey. Dia arahkan saya. Katanya, makhluk toyol ni sentiasa dia memang suka bermain dengan benda-benda bulat seperti bola, antaranya goli, antaranya kacang hijau dan benda-benda bulat lah. Banyak-banyak tu dia mesti banyak, dia tak boleh sikit. Jadi macam ambil kacang hijau tu tabur dekat tempat tu, nanti dia akan bermain-main sampai dia lupa nak curi duit dan taburkan goli ke, tapi mesti satu tempat. Jadi saya pun kata, kalau gitu macam mana saya nak tahu toyol tu ada dekat situ? Kadang-kadang tertidur tak perasan. Jadi dia pun kata, dia pernah buat perkara ini. Dan inilah yang dia nak ceritakan di sini. Okey, anda bayangkan katanya, untuk kita mungkin terbangun dari tidur, letakkan goli ataupun kacang hijau dalam kotak musical. Dalam kotak musical box ni kan. Musical box kalau kita buka kan ada lagu kan. Bila bunyi lagu, kalau kita tidur tak nyenyak sangat, kita akan terdengar dan kita akan terbangun. Mujarab ke? Boleh ke? Cubalah. Jadi malam pertama saya letak taburkan kacang hijau. Nak cari goli susah. Saya ni peniaga, kacang hijau banyak. Ambil kacang hijau KC, tabur dekat keliling tu. Kemudian tengah-tengah letak musical box. Dalam musical box letak lagi kacang hijau. KC malam pertama, malam kedua, sampaikan saya lupa tau KC. Saya lupa tentang musical box dengan kacang hijau dekat dalam tu. Dah lupa.
Sampaikan pada satu malam, pendengar Ria 897 FM, ketika saya sedang nyenyak tidur, isteri saya tak ada di rumah. Waktu tu isteri saya tidur di rumah mak mertua. Mak mertua saya, ibunya lah. Sebab mereka ada urusan keesokan pagi, jadi isteri saya minta izin ke sana. Jadi saya dalam rumah ni, saya dengan 2 orang anak. 2 orang anak dalam bilik masing-masing, saya seorang diri dalam bilik. Tiba-tiba saya ni sedang tidur-tidur ayam. Baru nak masuk, nak lelapkan mata dan mengantuk penat. Tapi masih belum tidur 100%. Dalam keadaan tidur-tidur ayam, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Cik Mahat katanya di sini, saya tidur miring. Jadi belakang saya ni adalah almari saya. Dalam almari itu ada laci, dalam laci itu ada musical box. Sekarang tengah tidur-tidur ayam meremang belum rumah saya ceritakan Casey, saya dengar bunyi musical box ini bermakna ada orang buka. Persoalannya, sekarang saya dah buka mata ni. Saya nak toleh, tengok ataupun tidak. Tiba-tiba, senyap. 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 Tak ada bunyi lagi musical box, Casey. Dalam hati saya ni, kalau aku toleh, dia dekat belakang aku, habislah. Saya diam. Sampai saya terlelap. Casey pada mulanya nak sangat tengok. Nak sangat. Tunggu Casey, hari pertama tunggu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tunggu punya tunggu. Bila sampai saya dah lupa, dah tak ingat tentang musical box tu dalam laci saya ni. Dia datang, Casey. Bila dia datang, dia buka musical box. Saya ni pula teragak-agak. Nak toleh atau tak nak? Nak toleh atau tak nak? Akhirnya bila benda tu berhenti berbunyi, saya dah takut. Saya tidur balik. Ya, sampai tertidur. Bangun pagi, Casey, musical box masih ada di sana. Tetapi kacang-kacang dalam musical box tinggal sedikit saja. Banyak semua dah bertaburan dekat luar. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Sejak malam tu saya tahu, kadang-kadang bila tengah marah kita cakap senang, nak tengok. Tak kisah, saya nak tengok. Tapi bila sampai waktunya, adakah kita berani ataupun sebaliknya? Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Selamat tengah malam kepada semua. Terima kasih kerana mendengar Ria 897 FM. Bertemankan saya Casey dalam rancangan paling seram di radio Misteri Jam 12. Terima kasih juga pada anda yang telah pun kirimkan voice note anda ke nombor WhatsApp yang mana telah pun saya minta beberapa bulan yang lalu dan dah pun saya satukan dalam satu surutan rancangan Misteri Jam 12. Ada yang tak boleh gunakan, satu kerana anda terlampau anda cakap ni terlampau berbisik ataupun anda teragak-agak suaranya macam tak sesuai Ada yang teragak-agak, ada berbisik macam tak dengar apa awak cakap ni. Ada pula yang kirimkan terlampau bising background. Kecoh
Jadi inilah antaranya, dan ada juga yang sebabnya WhatsApp ni banyak DJ yang gunakan. Jadi ada yang dah tenggelam tak dapat cari. Nanti mungkin saya akan buat yang kedua. Boleh kirimkan suara-suara anda, boleh saya satukan ya. Kalau dalam tu anda dengar lah, ada pendengar kita dari England, dari Amsterdam sedang mendengar, pendengar kita dari Kuala Lumpur, dari Tanjung Pinang sedang mendengar, di Singapura tidak terkecuali. Terima kasih sekali lagi kerana menjadikan Ria 897 FM sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Selamat tengah malam juga kepada Syahrul, selamat tengah malam kepada Momo GGM, Nur Jasmine, kita juga ada Adi Suhaidi sedang mendengar Misteri Jam 12, Nuzul Hakimi Anwar, Syahrul Hafifi, juga ada teman-teman seperti Nur Ain, Yus Juweta The Love, Akmal Harahaf, Aliski Podolski, amboi, Ratapan Pilu sedang mendengar sekarang ini. Kita juga ada Aida Aimin, Boy mana ni? Boy Kilohertz yang sedang mendengar, Ruby Rock Chicks, AJ okey, ini mungkin fan Aida Jebat Sonia Aimanus, ada juga yang ini Zulhelmi Uda, pendengar kita seperti Kak Nurkia, Kak Mas Dusa, siapa lagi sedang mendengar sekarang ini? Kita juga ada akak kita di Holland, di Netherlands, Kak Nana Sarina Selamat Vos. Apa khabar semua? Kita juga ada Encik Latifah, AV Shazali sedang mendengar di Australia sekarang ini. Katanya selamat tengah malam kepada KC dan juga para mendengar Misteri Jam 12. MJ12 the best, sejak tukar format tak jawab panggilan, I truly enjoy the show. Ya, rindu ke dengan seseorang? Kalau rindu boleh buka talian Nantilah kita akan tengoklah macam mana. Sekarang ini formatnya lain sedikit, nak perkenalkan, jadi semoga terhibur semua. Dan seperti biasa, saya kerja pagi pukul 6. Jadi MJ12 untuk format ni pun berlainan sedikit ya. Saya akan tutup lebih awal daripada biasalah. Harap maklum dan harap memahami. Terima kasih kita give and take lah. Jadi jangan lupa juga untuk mendengar saya setiap pagi bersama dengan Niti Baizura dalam Roti Bakar Teh Tarik. Saya kerja 6 pagi sampai 10 pagi. Macam-macam segmen ada setiap pagi menemani anda kalau nak hantar nak ke sekolah ke, nak pergi sekolah ataupun nak ke tempat tugas. Dengarlah DJ KC. Antaranya saya pernah bertanya soalan ini pada waktu pagi. Ini antara intipati ada soalan-soalan kelakar seram, lucu. Ada berita-berita dalam luar negeri tentang artis pimpin tangan, tentang artis keluar produk, tentang Nur Sajat yang ada boyfriend. Nur Sajat dah ada boyfriend. Korang bila? Hashtag kau mampu. Oh ya. Jadi macam-macam kisah lah kita kongsi sama. Saya pernah tanya kepada Niti Baizura pada waktu pagi. Dalam banyak-banyak ikan apa sebelum dia mati, kita dah anggap dia mati? Nampak? Ini soalan Misteri Jam 12. Saya tanya, dalam banyak-banyak ikan apa sebelum dia mati, kita dah anggap dia mati? Kesian ikan tu. Agak-agak anda ikan apa tu? Jadi fikir-fikir ikan apa sebelum dia mati, kita semua dah anggap dia mati. Tak baik kan? Patut kita janganlah fikir negatif, tapi inilah ikan yang dimaksudkan. Jadi saudara, jawapannya adalah ikan sebelum dia mati, kita semua dah anggap dia mati, adalah ikan arwana. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pendengar Ria 897 FM, kita kembali bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat saudara, setiap kisah yang anda dengar, anggaplah hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa
yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ini datang daripada Encik Rizal. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Rizal, bekerja di salah sebuah bowling alley di Singapura. Satu ketika dahululah. Sekarang ni saya dah kerja tempat lain. Tapi perkara ini berlaku lebih kurang 10 tahun yang lalu. Wow, sekarang mungkin tahun 2007 lah. Jadi 10 tahun yang lalu saya kerja di sebuah bowling alley di Singapura. Tempat ni bukan 10, maaf. Saya faham. Ya. 10 tahun yang lalu bekerja di sebuah, jadi campur. Okey. Katanya dia pernah bertugas di 2 bowling alley center di Singapura. Dan satu 10 tahun yang lalu, satu lagi 20 tahun yang lalu. Ini berkenaan dengan pekerjaan sebagai seorang technician yang pertama di bowling alley yang pertama di Singapura. Tempat ni pun dah tutup katanya, Rizal. Jadi inilah pengalaman yang diceritakan untuk Misteri Jazz. Begini kisahnya. Ria 897. Pada waktu itu saya kerja dekat bowling alley. Bowling alley saya ni tutup pukul 2 pagi, Casey. 2 pagi dah tutup. Dan lazimnya pukul 1.30 kita dah mula. Pukul 2 tepat angkat beg keluar. Tak ada hege-hege, turun bawah naik motor, balik. Tapi kalau hari hujung minggu tutup pukul 3 pagi. Hari biasa tutup pukul 2. Hari hujung minggu 3 pagi dia tutup. Pendengar Misteri Jam 12, ini berlaku pada hari biasa. Hari biasa lazimnya orang akan bermain bowling sampai sekitar jam paling lewat 12.30. Paling lewat. Lepas tu dah tak ada dah. Tapi tetap kita akan buka lah operating hours, Casey. Jadi bila dah tak ada orang, selalunya kalau hari biasa cuma 2 pekerja yang ada. Nak shift pada waktu malam. 2 pekerja yang ada, saya sebagai seorang technician bowling dan seorang lagi cashier yang ada di depan. Dan kadang-kala cashier akan pergi tandas. Cashier ni kadang-kala berada dekat belakang dengan saya. Jadi di belakang ni, dekat saya bilik technician, ada CCTV monitor screen. Ya, dekat depan ada juga monitor screen di bahagian belakang bowling alley. Jadi saya tengah duduk berbual dengan cashier. Kita pun dah jadi kawan lah. Duduk berbual-bual, dah tak ada customer. Kemudian apa yang berlaku? Ini dia kerja dekat bowling alley Jadi sedang saya duduk bercakap-cakap, berborak-borak dengan cashier namanya Idham. Tengah duduk, saya tengok dekat monitor CCTV dekat dalam bilik technician, ternampak ada orang, seorang perempuan sedang diri dekat kaunter. Cakap, Dam, ada orang ah. Si Idham pun, alamak, nak dekat pukul 1 pun nak main bowling ke? Berapa game lah kau boleh main? Pergi. Jadi si Idham, kacau lah, orang tengah nak relax ni. Idham pun bangun, keluar daripada bilik technician. Saya masih tengok lagi CCTV tu. Saya tengok CCTV, saya nampak si Idham ni daripada satu lagi CCTV keluar daripada belakang bilik technician, tengah jalan nak pergi ke kaunter. Dia jalan nak pergi kaunter, kemudian dia patah balik. Belum sampai kaunter dia jalan, dia patah balik. Dia masuk. Dia nak masuk pintu. Oi, customer tu, pergilah. Mana ada customer? Aku keluar dah tak ada orang dah. Ni apa? Saya tunjuk dekat kamera. Ada orang dekat kaunter yang dia pergi masuk. Kenapa? Perempuan ni alamak. Tadi aku keluar tak ada orang sih. Ni apa ni? Pergilah. Akhirnya tadi tunggu kat tepi tembok tu tak. Si Idham ni pun keluar lagi. Dia keluar, saya nampak dekat CCTV ni, dia keluar daripada bilik technician ni, jalan keluar sampai dekat kaunter, Casey. Dekat kaunter, Idham berdiri. Yang saya hairan, Idham berdiri, dia tengok kiri, tengok kanan, tapi dia tak layan perempuan kat depan dia ni. Kemudian dia jalan keluar, tengok kiri, tengok kanan. Dia sampai buka pintu. Pintu nak masuk bowling, kawasan bowling center tu dia tolak. Dia tengok, saya nampak dia dekat luar.
perempuan tu masih berada dekat depan kaunter, berdiri tidak gerak-gerak langsung. Pendengar Misteri Jam 12, saya terdiam seketika. Kemudian, saya pun keluar daripada bilik technician. Saya pergi ke depan. Saya tengok dekat kaunter, memang tak ada orang. Idaham pun masuk balik. Tak ada orang ah. Alamak, geram ah. Saya kata pada dia, tak apalah bro. Aku rasa kita tutup siang sudahlah. Boleh ke? Nanti aku explain. Boleh lah, bukan tahu pun. Jadi, Idham masuk bilik dia. Saya kembali ke dalam bilik technician. Masuk balik Casey. Tengok CCTV. Saya terperanjat. Perempuan tu masih dekat kaunter. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Mendengar sekarang ini Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey, Radio Singapura di Ria 897 FM. Terima kasih pada yang ada di Facebook. Ramai masuk gelanggang pada malam ini. Terima kasihlah memeriahkan lagi suasana Facebook. Bagus. Ini pendengar radio bersatu, tak kisah dari negara mana pun. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam. Apa khabar Auda? Ya, dari Batam Indonesia, khususnya di Tanjung Balai Karimun di Tanjung Pinang. Ya, kabar semua, kabar ya, sehat-sehat ya. West Mangan. West Mangan. Nampak tu cakap Jawa West Mangan Casey. Casey mangan ni lapar. Ya. Masih belum makan, perut kelapar. Nanti malam pulang mau cari makan ya bentar lagi. Tapi itulah kalau makan malam perutnya makin gendut gitu. Jadi hati-hati ya. Kita akan berehat. Casey akan kembali sebentar nanti di Ria 897 FM. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Saya DJ Casey dan anda sedang bersama Misteri Jam 12. Jaga-jaga ya. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengar Ria 897 FM. Tadi anda telah pun dihiburkan dengan beberapa buah lagu. Angka dengan lagunya Terima Kasih. Selepas itu Tajul dengan lagunya Sedalam-Dalam Rindu. Diikuti dengan itu band dari Singapura, Wet Appetite. Lagunya Rasuk. Ya, Wet Appetite dengan lagu Rasuk. Dan juga Zai Bakhtian and the Machine dengan lagu Jaga-jaga. Kalau takut jangan mendengar Radio Ria. Deng 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 deng. Macam itulah. Ya. Jadi pada tengah malam ini ramai yang juga berada di Facebook Ria. Terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana sudi bersama dengan saya Casey setiap malam menjadikan teman hiburan, teman info. Dan teman-teman dari seberang tambak tidak terkecuali. Saya rasa 2 minggu lepas saya berada di seberang tambak. Biasalah jalan-jalan cari makan. Nampak peminat MJ12 katanya. Ni Casey Ada apa? Lepas tu dia ketawa. Ya, suara macam kat radio Wow. Suara macam kat radio. Jadi itulah terima kasih. Namanya sekejap. Siapa namanya? Syahrul Rizwan. Ya. Syahrul Rizwan. Terima kasih. Anda dan juga teman-teman anda juga gemar mendengar MJ12 dari seberang tambak. Kita juga yang ini daripada Syamiza katanya. Syamiza, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nenek saya ni suka dengan MJ12. Betul Casey? Not lying katanya. Sekarang ni nenek saya ada radio sendiri tau. Dulu waktu malam selalu tidur siang. Tapi sekarang ni nenek saya dah macam budak muda Pukul 2 pagi baru tidur. Kadang-kadang bila Casey tak bertugas, dia bertanya dengan saya, kenapa Casey tak kerja Kenapa Casey tak kerja Macamlah Casey ni, macamlah saya ni Casey punya PA. Terima kasih lah.
pada Mizah yang sudi mendengar MJ12 dan membantu nenek. Mungkin anda carikan nenek radio. Terima kasih pada nenek anda. Tak sebut nama nenek siapa, tapi terima kasihlah pada Nek Mizah yang sedang mendengar. Juga kita ada Pak Wan sedang mendengar. Ya, Pak Wan ada, Pak 2, Pak 3, Pak 4 tak adalah. Pak Wan sedang mendengar sekarang ini. Katanya MJ12 setiap malam cerita best. Tapi yang paling tak best kalau KC on call. Biasalah kalau encore tu maknanya saya sibuk sangat sampai saya dah tak boleh kembali untuk mengendalikan Misteri Jam 12. Penat tau. Lepas on air pukul 10 kadang-kadang meeting aja sampai 6. Maklumlah orang bisnes juta-juta. Amin kalau betul bisnes juta-juta. Jadi ada yang ingin bersama dengan kami untuk MJ12 dipersilakan, dan ada juga yang ingin ni sedikit ini ada advertisement iklan. Kalau anda nak dapatkan khidmat DJ Ria khususnya khidmat KC, Fizao, Zah Ismail, Niti Baizura, Azlin Ali, Aura Shai, kami semua untuk majlis-majlis anda, tak kisahlah majlis peribadi iaitu majlis persandingan, birthday ataupun majlis-majlis korporat, acara-acara korporat, acara-acara kemasyarakatan, anda boleh hubungi kami lah dengan message, kirimkan message ke ini merupakan talian admin untuk anda kirimkan, dan kita akan cuba berhubung dengan anda secepat mungkin, ataupun anda boleh email saja, dan boleh email kepada saya kc@mediacorp.com.sg kc@mediacorp.com.sg untuk dapatkan khidmat kita semua untuk mengendalikan majlis-majlis anda. Jadi sama-samalah kita memeriahkan lagi dengan kehadiran. Ya, ada saya kendalikan majlis persandingan, ada yang kata KC MJ12 satu lah. Kelakar apa orang kahwin buat MJ12 Kita teruskan ke kisah berikut ini di Ria 897 FM. Terima kasih pada semua. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik saudara, kisah berikut ini kisahnya ringkas. Saya baca pun pendek tapi saya memilih cerita ni sebabnya walaupun kisahnya pendek, tapi bila kita bayangkan kita dalam situasi pendengar ni, confirm meremang dan takut. Begini pengalaman yang diceritakan di sini. Ini kiriman daripada Faizal. Kata beliau, rumah saya ada jiran rumah jiran sebelah ni dah lama kosong. Belum ada orang yang menghuni, kata Faizal. Kisah ini berlaku di mana ni? Okey, ini berlaku di Shah Alam Section 7. Di sebuah beliau ni tinggal di sebuah rumah, macam rumah apartmen gitulah. Jadi katanya rumah saya tingkat 5. Sebelah rumah saya ni rumah jiran sebelah ni dah lama kosong. Jadi kadang-kadang bila saya lalu, saya ni ada habit habit ketuk barang, gendang macam gitu. Jalan nanti saya ketuk lah, pegang ketuk ke apa. Ini tabiat saya yang memang kawan-kawan saya semua tahu. Kadang-kadang nanti tengah duduk, tangan saya angkat, tak tahu saya akan tepuk belakang kepala kawan, tepuk bahu. Ini tabiat. Jadi kalau kena tepuk semua tahu, Faizal, aku tahu kau. Jadi setiap hari bila balik dari kerja sampai dekat koridor apartmen rumah saya di Shah Alam Section 7 ni, saya akan jalan depan koridor dan lalu depan rumah jiran yang kosong, dah tak ada orang tinggal. Baru sampai rumah saya. Dan bila saya lalu, saya akan buat gini tau. Lalu depan rumah tu, pergi dekat pintu jalan, tangan sambil jalan ni, tangan naik, automatik ketuk. Perkara ni saya buat, boleh saya katakan hampir setiap hari. Tak pernah saya lupa. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi pada satu malam, saya ni lalu depan rumah jiran yang kosong. Rumah tu dah tak tahulah berbulan, mungkin bertahun dia tak cakap di sini, dah lama kosong. Jalan saya gini, jalan sampai depan rumah saya, keluarkan kunci nak masuk dalam ni. Baru nak masuk dalam, dari jauh dapat dengar
Saya terperanjat, Casey. Ada orang ketuk daripada dalam rumah kosong. Saya terus pusing dah, toleh kiri. Tangan masih pegang kunci. Terperanjat saya dibuatnya. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan, setiap hari dia lalu dia kadang-kadang dia kan. Tapi pada malam tu selepas saya ketuk sampai depan pintu rumah, keluarkan kunci, ada yang sambut daripada rumah kosong tu. Wow. Saya kalau dalam situasi Faizal, saya dah tak tahu nak buat apa. Yang kau pun satu, Faizal. Ya. Rumah kosong pun main ketuk. Kan dah kena respon. Sejak malam tu, saya kalau balik kerja lewat malam, saya kalau lalu depan rumah tu, saya akan lalu secepat mungkin, sepantas yang saya boleh. Dan setiap kali saya nak balik sekarang, dah jadi satu masalah besar sebab takut. Bayangkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia. Berani ketuk-ketuk rumah orang gini. Kan? Ketuk-ketuk dah kena. Tabiat buruk tu harus dihentikan ya. Okey, berikut ini kisah yang ingin diceritakan dalam MG12 di Ria 897 FM. Ini kiriman daripada Yati. Yati kata, Casey, kalau Casey dalam situasi saya dan juga para pendengar Misteri Jam 12 dalam situasi saya nak tanya pada anda semua, apa yang akan anda buat? Seorang makcik, saya ni tinggal dekat Tanglin Halt. Rumah saya pada waktu tu lah. Ini kisah ni lebih kurang, masih muda dahulu. Katanya waktu tu saya masih, usia saya 21-22. Sekarang ni dah 34 Casey. Jadi lebih 10 tahun yang lalu lah pengalaman yang diceritakan ini. 21-22 tahun. Balik kadang-kadang jalan dekat rumah saya di Tanglin Halt. Rumah saya tingkat 1. Dan dekat tingkat 1 ni ada seorang nenek suka hang out dekat luar rumah. Depan rumah dia ada letak satu kerusi. Dekat kerusi tu dia suka duduk. Dia duduk dekat situ. Dia akan duduk isap rokok. Oh, nenek ranggi isap rokok nenek Nanti duduk dia isap rokok lah. Dia isap rokok. Nanti kalau saya jalan, dia tengok saya, dia perhatikan. Dia tak pernah berbual. Dengan saya tak pernah buka mulut. Dia suka duduk, diam je. Ya, tak pernah. Saya pun tak nak cakap dengan dia sebab cara dia ni agak menakutkan. Dia diam, dia perhatikan, dia tengok. Casey bayangkan. Satu perkara berlaku menghantui saya, katanya di sini. Saya tengah balik waktu malam. Tengah jalan ni, rumah dia tepi rumah saya. Dia tengah tengokkan saya dari jauh. Kemudian saya pusing tengok dia. Aku rasa kau jangan masuk rumah. Kalau aku jadi kau, aku tak nak balik dulu. Dia tu tengah ikut engkau dekat belakang. Saya pusing tengok. Saya senyum. Senyum, Casey. Senyum. Rasa irritated. That kind of smile I gave her. Rasa irritated sangat. Makcik ni dah tak berbual dengan aku. Lepas tu nak step takut dengan aku. Jadi apa yang berlaku? Saya pun nak letak sepatu dekat luar rumah. Saya tanggalkan sepatu. Saya kena, bila sebelum buka pintu tu, nak tanggalkan sepatu, letak dekat rak-rak kasut luar rumah. Betul-betul atas rak kasut ni adalah tingkap. Tingkap, dia glass panel. Jadi sedang saya pusingkan badan, nak letak kasut, nak bungkuk. Jadi sedang nak bungkuk, saya terpandang refleksi pada tingkap kaca. Casey, betul lah Casey, dekat belakang saya ada perempuan lidahnya terjeli panjang. Dan benda ni berlaku dalam split second tu. Hanya dalam beberapa saat. Saya pusing aja kan badan saya, ternampak wajahnya tengah tunduk, dia terasa terperasan ni. Terus saya toleh belakang, tak nampak lah. Tapi dekat refleksi nampak Casey, lidah dia punyalah panjang. Kemudian saya tengok belakang. Aku dah cakap dengan kau. Tahu pun kau tak nampak. Kau takut kan? Saya pusing tengok makcik tu, tengok nenek tu. Saya jalan dekat nenek. Nenek minta maaf. Dia ada kat belakang saya ke, Nek? Mak, nenek tu angguk.
Ada... Macam mana ni saya nak balik ni? Saya takutlah ni. Tak apa, kau duduk sini kejap dengan aku. Tepi ni ada sofa kecil. Saya pun duduk sebelah dia. Dia pun tanya, dari mana engkau? Keluar ni kawan. Baguslah. Anak dara keluar balik malam macam ni Kau tahu dekat belakang rel kereta api ni banyak dia berkeliaran. Dia tengok kau aja aku rasa. Yalah kau selalu balik malam kan? Makcik nenek ni diam-diam Casey. Rupa-rupanya dia perhatikan saya juga. Memang betul Casey. Saya hampir tiap malam balik lewat. Keluar dengan kawan. Maklumlah masih muda belum kerja. Dia tengok saya. Aku tahu, aku nampak kau. Tengok budak ni balik malam macam ni. Rumah tepi rel kereta api dekat hutan Semak Samun. Kena ikut baru tahu. Hari ni betul-betul dia ikut kau. Kata nenek ni, makhluk jin ni berkeliaran tau Kisi. Dekat mana-mana ada jin. Tak tahulah betul ataupun tidak Kisi. Katanya dalam masjid pun ada jin. Kau fikir apa? Masjid tu tak ada benda? Saya macam tak percaya. Susah ni Kisi. Katanya, jadi jin ni suka perhatikan. Dia tengok apa kau buat hari-hari. Hari-hari kalau kau balik lambat, dia tengok, oh dia ni balik pukul ni. Oh dia ni balik macam ni. Dia tengok pattern kau, dia dah tahu. Dia dah kenal. Dia ikut apa kau buat ataupun ikut kau balik. Dan hampir 1 jam saya duduk bercakap, bercerita. Akhirnya setelah sekian lama saya akhirnya dapat berbual dengan nenek ni. Tapi persoalannya, Nek, dia ada lagi tak? Dah tak ada dah. Dah tak ada. Dah, kau pergi balik. Kau ingat, balik jangan malam-malam selalu. Sekali-sekala okey lah. Kau ni anak dara. Dia perhatikan aja kau. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu dia kisah balik malam. Siapa di antara anda sekali-sekala okey. Tapi kalau dah jadi satu habit, kalau keluar balik malam, katanya di sini mencari rezeki. Ya. Okey. Sebabnya niat yang mencari rezeki. Kalau keluar balik malam berjalan-jalan, niat dia dah lain. Berhati-hatilah. Okey, saudara, bagaimana pendengar Ria 897 FM? Jadi kalau sudah bersedia, saya akan terus bacakan kisah satu lagi sebelum saya akhiri tugas saya pada tengah malam ini dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ingat saudara, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut ya. Kita kembali selepas ini. Dan juga ciptaan Abang Ad untuk Misteri Jam 12. Terima kasih pada Abang Ad dan Hisham Azmi dengan lagu tadi. Okey saudara, satu lagi kisah sebelum saya akhiri tugas saya pada tengah malam ini. Terima kasih pada anda yang sudi mendengar Misteri Jam 12. Dan yang ini kisah tentang anjing. Ya, tentang anjing. Setiap kali kalau dia balik, kadang-kadang dari jauh dapat dengar bunyi anjing Ini kiriman daripada Aan berkongsi pengalamannya. Saya seorang pemandu taksi, Casey. Saya balik rumah selepas pukul 2 ataupun 3 pagi. Saya akan balik, berehat, tidur dan akan mula memandu pada keesokan harinya. Itu atau pada paginya. Jadi kadang-kadang bila balik pukul 2 pagi, saya tinggal dekat kawasan Sengkang pada waktu itu. Dan Sengkang pada waktu itu, Fernvale pun belum lagi ada, dibina dengan penuh. Sekarang dah ada lah Fernvale lah,
macam-macam veil. Tapi pada waktu itu kawasan Fernvale belum lagi dinaikkan flood di sana. Saya tinggal dekat kawasan Rivervale, Casey. Jadi pengalaman saya yang nak ceritakan ini berlaku ketika estet perumahan Sengkang baru sahaja dinaikkan. Balik, kadang-kadang dengar bunyi anjing dari jauh. Bising. Kadang-kadang bunyi seko. Ada kalanya bunyi anjing sampai 2 ekor anjing, Casey. Bayangkan dengar Ria 897 FM. Jadi apa yang berlaku? Saya setakat waktu itu tak pernah indahkan bunyi anjing yang bising pada waktu malam, sampaikan ia berlaku depan saya. Saya letakkan teksi di tempat letak kereta bertingkat. Keluar dari teksi saya, tingkat 4 saya letak teksi, tingkat tinggi 4, sebabnya balik dah lewat, confirm kapak semua full. Keluar dari teksi, saya dengar bunyi anjing, kali ini dekat. Saya pun jenguk daripada tempat tingkat atas jenguk. Anjing tu berada tidak begitu jauh daripada kolong blok rumah saya, sedang menyalak bising, Casey. Saya pun turun tangga, Casey. Turun sampai dekat bawah. Tengok anjing tu ada 3 ekor anjing liar. Takut pula kena serang. Jadi saya pun perhatikan dan tengok. Saya perasan anjing 3 ekor ni sedang menyerbu dan mengelilingi sebatang pohon di hadapan rumah saya. Tak henti-henti, Casey. Jadi saya jalan perlahan-lahan, jalan. Sambil tu saya cuba jalan jauh sedikit supaya tak dekat dengan anjing dan tak kena serang. Apabila saya tengok dekat atas pokok, alangkah terperanjatnya saya, Casey, saya nampak ada susuk tubuh sesuatu hitam sangat. Hitam, kurus, kakinya panjang halus dekat atas pokok depan blok rumah saya di Rivervale, Sengkang. Pandang sekali je. Terus saya tak tengok lagi. Jalan bergegas. Nasib baik rumah saya ni tingkat 2. Naik tangga. Sebelum masuk, beri salam. Langkah kaki kanan tutup pintu. Terus masuk dapur, ambil wuduk, cuci kaki dan minum seteguk air. Pendengar Misteri Jam 12, nasib baiklah tempat anjing menggonggong ataupun menyalak tu di hadapan sebatang pohon. Pohon tu berdekatan dengan satu lagi unit rumah di sebelah ujung, bukan unit rumah saya. Casey, menyeramkan sangat-sangat bila nampak susuk tubuh kaki halus, hitam, panjang. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Pendengar Misteri Jam 12, ini yang berlaku kepada seorang pendengar. Ini berlaku hampir setiap malam bila mereka suami isteri tidur. Bayangkan, bunyi orang tolak, tarik meja, kerusi berlaku dalam rumah hampir setiap malam. Anda bayangkan? Bang? Abang? Bang? Siapa yang main kerusi dekat depan rumah kita, bang? Saya dengar dengan jelas. Casey, nanti bila saya bangun dengan suami keluar dekat ruang tamu rumah kami, akan ada satu kerusi dialihkan dan diletakkan depan pintu keluar masuk rumah. Hampir setiap malam tidur dengar orang tarik kerusi. Bila bangun pagi keluar, nampak kerusi, satu kerusi tu depan pintu rumah. Saya dengan suami dah panggil pakar
pakar datang rumah untuk lihat rumah dan rumah kami alhamdulillah dah bebas daripada gangguan. Kalau tidak, Casey, setiap malam walaupun tak nampak hantu, Casey, dengar orang bermain kerusi tarik, sudah membuat saya takut. Yang paling menakutkan bila nampak satu kerusi dialihkan dan diletakkan di hadapan pintu keluar masuk rumah kami. Bayangkan pendengar Ria, 897. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saudara, saya undurkan diri. Saya jumpa anda. Terima kasih pada semua yang mendengar MJ12. Selamat tengah malam. Dan ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut. Ya, jangan lupa. Kalau orang tanya, kau dengar radio? Dengar. Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Baik. Bye-bye.